Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan topik 14 iaitu aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa. Dan kami terdiri daripada 5 orang iaitu nama saya Muhammad Amir Hakim bin Azizi, B0921104448, dan seterusnya Muhammad Alif Iman bin Saleh, B0921104459, dan Muhammad Hafiz bin Ibrahim, B0921105551, Hafizi Tio, B0921104434, dan akhir sekali Muhammad Amirul bin Abdul Rahman, B0921105500. Yang pertama, definisi. Aplikasi falsafah sejahtera adalah salah satu untuk semua orang boleh mencapai kesejahteraan sejagat dengan merungkaikan masalah dalam sesuatu aspek tertentu seperti keharmonian rakyat dan kestabilan ekonomi. Seterusnya, falsafah juga bermaksud berfikir. Falsafah sejahtera pula adalah pemikiran ke arah kesejahteraan negara dan manusia sejagat. Okey, seterusnya untuk subtopik yang pertama, politik pasca kebenaran. Definisi. Politik pasca kebenaran adalah budaya politik di mana perdebatan dirangka sebahagian besarnya oleh emosi atau perasaan yang terputus dari segala kebenaran sehingga kan segala fakta diabaikan. Seterusnya, politik pasca kebenaran adalah berbeza dengan perdebatan biasa kerana memalsukan fakta dan menepikan segala pendapat dari pakar adalah tujuannya. Seterusnya adalah punca-punca politik pasca kebenaran. Terdapat dua punca-punca, iaitu yang pertama adalah sosial media dan internet, dan yang kedua saluran berita utama. Okey, saya akan mulakan dengan sosial media dan internet. Yang pertama, sosial media adalah jaringan berita yang paling laju. Segala berita atau propaganda boleh tersebar dengan pantas tanpa tapisan. Selain itu, kempen pasca kebenaran boleh mengabaikan atau menolak segala fakta dan hujah kerana didorong oleh sikap berat sebelah dan emosi. Yang kedua, saluran berita utama. Kebanyakan saluran media ini sering berat sebelah mengakibatkan politik pasca kebenaran sering berlaku. 24 jam masa siaran juga menyumbang kepada masa skrin buat ahli politik. Dan seterusnya ini saya akan membentangkan contoh pasca kebenaran, politik pasca kebenaran. Yang pertama adalah referendum Brexit di United Kingdom. United Kingdom telah menarik diri dari Kesatuan Eropah akibat dari politik pasca kebenaran pada tahun 2016. Seterusnya, rakyat United Kingdom mempercayai bahawa sebanyak 350 juta euro disalurkan ke Kesatuan Eropah setiap minggu dan menggezakan pihak kerajaan menarik diri dari kesatuan. Di situ saja untuk saya membentangkan, dan seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Muhammad Alif Iman untuk menyambung apa yang saya membentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Alif Iman bin Saleh. Nombor metrik B0921104459. Ingin menyampaikan satu lagi punca politik pasca kebenaran.
Seperti yang kita lihat tadi ialah contoh bagi politik pasca kebenaran di negara United Kingdom. Di Malaysia pula, pilihan raya umum menjadi punca contoh politik pasca kebenaran, iaitu ketika pada tahun 2013 Parti Pembangkang mula menuduh Barisan Nasional membeli undi dengan membawa masuk sebanyak 40,000 pekerja asing daripada Bangladesh. Tuduhan ini menyebabkan setiap pusat undian menjadi huru-hara. Ini adalah kesan politik pasca kebenaran. Sekarang saya akan menyampaikan bahagian solusinya pula. Politik pasca kebenaran sangat membimbangkan dan tidak sihat untuk sesebuah negara. Mengapa ianya membimbangkan dan tidak sihat untuk kepada sesebuah negara? Ialah kerana ianya dapat memutarbalikkan fakta, maklumat dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Oleh disebabkan itu, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah bagi membendung masalah ini. Antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan ialah dengan menambah baik teknologi sedia ada seiring dengan arus pemodenan teknologi moden. Contohnya, pihak kerajaan Jerman telah bekerjasama dengan Facebook untuk memperkenalkan teknologi untuk menapis berita palsu. Manakala langkah yang kedua yang boleh dilakukan ialah penguatkuasaan oleh kerajaan. Contohnya di negara Republik Czech, sebuah unit penguasaan telah diperkenalkan bagi membanteras berita palsu. Dan langkah yang terakhir yang boleh dilakukan ialah menguatkuasakan undang-undang. Contohnya di negara Malaysia, menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan dan boleh disabitkan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika disabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, saya akan menjemput rakan pembentangan saya untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Rahim. Nombor metrik B0921105551. Okay, hari ini saya akan membentangkan suatu topik yang bertajuk keadilan ekonomi. Untuk definisi keadilan ekonomi adalah situasi di mana setiap orang dapat apa yang berhak kepadanya. Okay, sebagai contoh, kita sebagai rakyat, kita berhak dapat apa yang patut kepada kita. Contohnya macam kita berhak dapat bantuan daripada kerajaan, kita berhak dapat subsidi daripada kerajaan dan sebagainya lah. Okay, seterusnya, keadilan ekonomi bagi setiap orang adalah dapat bekalan kehidupan dan keperluan tanpa mengira darjat atau gelaran. Okay, kita sebagai rakyat, kita berhaklah dapat segala bantuan daripada kerajaan. Contoh macam sekarang kan musim banjir, so kerajaan, kita sebagai rakyat berhak juga untuk dapat bantuan-bantuan daripada kerajaan yang dapat meringankan beban kita sebagai rakyat, tanpa mengira kita ni ada gelaran datuk ke, Tan Sri ke, sebab semua sama, tak kira pangkat kita datuk ke apa ke, kita berhak dapat bantuan daripada kerajaan. Seterusnya, saya akan terangkan lebih detail apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi yang terdapat di Malaysia, kerajaan merancang strategi membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira umur sedekau. Okay, macam sekarang ni, kita di alam era pandemik. So, bila dalam era pandemik ni, kita tengok kan, banyak orang yang kena buang kerja, banyak yang tak ada kerja. So, salah satu inisiatif kerajaan telah melancarkan satu program yang dinamakan Program Pejana Kerjaya. Okay.
Program ini merupakan program di bawah Kementerian Sumber Manusia dalam singkatan dia PEGESO, bagi memberi pengalaman bekerja jangka pendek sepenuh masa sekurang-kurangnya 3 bulan kepada para belia. Untuk objektif ni meningkatkan pengetahuan dan kemahiran belia dalam alam pekerjaan melalui latihan on the job training bagi meningkatkan kebolepasaran mereka. Macam kita tahu sekarang kan, banyak freshie yang baru habis belajar tak dapat kerja. So kerajaan telah membuka salah satu jalan untuk belia-belia yang baru habis belajar ke yang masih tak dapat kerja lagi melalui program ini. Ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk tolong belia-belia yang tak dapat kerja lagi. Seterusnya, kerajaan merancang untuk menaik taraf kualiti hidup rakyat. Contohnya, menaik taraf pendidikan di Malaysia, memberi latihan industri kepada yang kurang cemerlang dalam SPM. Macam kita tahu, banyak institusi kemahiran yang ada kat Malaysia ni. Salah satunya daripada agensi MARA dan institusi kemahiran belia negara. Agensi-agensi kerajaan ni dapat membantu para pelajar yang kurang cemerlang dalam bidang akademik dan diorang dapat asal bakat diorang dari segi kemahiran juga. So dekat sini kita boleh tengok tak ada rakyat yang tercicir. Kiranya mana tak berjaya dalam akademik, kerajaan buka laluan untuk mahir dalam bidang kemahiran juga. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Okey, ini video sebenar, rakaman sebenar. Okey. 1, 2, 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Tio daripada kelas BMMH 1/1. So saya akan menyambungkanlah untuk poin-poin seterusnya. Okey. So poin saya adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah lebih bermaksud membawa keadilan terhadap semua rakyat yang berhak. Dia lebih kepada semua rakyat di negara kita bukan dilayan dengan keserataan. Okey, dia lebih kepada adil. Keserataan lebih kepada semua rakyat dapat berdaya. Tapi dalam keadilan dia lebih kepada siapa yang lebih memerlukan dia akan diberi. Lebih kurang macam tu. So antara contoh rakyat yang lebih banyak pendapatan akan dikenakan pajak yang lebih tinggi berbanding dengan rakyat-rakyat biasa. So dalam keadilan ni, dia dalam Islam dia bukan saja berhendak supaya keadilan itu dicapai dalam segi ekonomi. Dia ada juga dia minta keadilan dalam aspek hidup. Dia termasuk dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. So okey, antara contoh aplikasi ekonomi yang baru-baru ni yang berlaku apabila pandemik melanda negara kita lah, iaitu virus COVID-19. So apabila kes tiba-tiba mendadak, kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk melaksanakan pemerintahan kawalan pergerakan iaitu PKP untuk menutup sempadan negara, sempadan daerah dan juga negeri. So yang ini sedikit sebanyak mempengaruhi pendapatan ekonomi negara kita dan juga rakyat
sejahtera. Poin seterusnya, keadilan ekonomi yang ini, kerajaan telah memberikan bantuan. Okey, antara yang dalam bantuan ni, kerajaan telah memberi pemberian one off dalam 10 bilion ringgit Malaysia terhadap kaum Malaysia lah. So yang ini sedikit banyak dapat membantulah untuk golongan-golongan yang terlibat. So yang ini dia lebih kepada golongan B40, yang golongan-golongan rendah, yang bawah, yang pendapatannya kurang daripada tak silap saya 1,500 ke bawah untuk pendapatan sebulan. So dalam bantuan ini dapat dia diberi secara one off lah. So selain itu kerajaan juga memberi bantuan terhadap rakyat dengan bantuan e-tunai yang diberi kepada pelajar IPT yang berumur daripada 18 hingga 21. Yang ini dilakukan tahun lepas. Yang ini diberi kepada pelajar IPT sebanyak RM150. So dalam keadilan ini, kerajaan juga bukan saja dia memfikirkan untuk rakyat yang untuk pelbagai bantuan ini, tetapi kerajaan juga telah merancanglah strategi untuk membasmi kemahan yang berlaku sekarang ni, dan dia membaiki kemiskinan dan membanyakkan peluang pekerjaan yang baharu kepada semua rakyat lah. Okey, dia sedikit sebanyak dia dapatlah untuk membantu rakyat-rakyat sekarang lah dalam keadaan ekonomi ni. Dia membantu kepada semua rakyat, tetapi dia tidak serata. Maksudnya dia bantu lebih kepada yang golongan yang lebih memerlukan. So itulah keadilan ekonomi lah. So sekian saja, itu isi daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah keamanan global, iaitu bermaksud tidak berlaku perbalahan antara rakyat dalam atau luar negara. Hubungan baik antara negara akan mendatangkan banyak kebaikan dalam pelbagai aspek ekonomi dan juga sosial. Indeks keamanan global ataupun Global Peace Index adalah merupakan satu usaha untuk memantau kedudukan negara berdasarkan keamanan, dan ia juga dikaji melalui keterusan dalam pentadbiran, tahap pendapatan dan juga pendidikan. Laporan GPI juga dapat menarik pelancong untuk datang ke Malaysia dan juga menyumbang untuk peningkatan ekonomi. Ideologi patriotisme, iaitu dapat mengekalkan keamanan negara, akan tetapi terdapat ideologi yang memberi kesan negatif dan juga boleh memburukkan keadaan. Sebagai contoh, ideologi egoisme, iaitu ia merujuk pada sifat individu yang melakukan sesuatu perkara yang hanya mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Sebagai contoh, ada individu yang akan menggunakan kuasa ataupun kekayaan yang dia ada untuk melakukan apa sahaja tanpa perlu risau akan undang-undang, dan hal ini boleh mencetuskan kemarahan rakyat. Justru ia boleh menggugat keamanan negara serta perpaduan negara. Kesimpulannya, aplikasi falsafah sejahtera adalah satu perkara yang penting untuk setiap manusia supaya mereka hidup dalam keadaan yang sejahtera dan dapat mengamalkan hidup yang berfalsafah ini. Dalam aspek politik pasca kebenaran, masyarakat dapat hidup aman dan makmur serta dapat memajukan negara setanding dengan negara yang lain. Dalam aspek keadilan ekonomi pula, masyarakat akan mendapat pendapatan yang adil tanpa ikut darjat ataupun pangkat. Kemudian dalam aspek keamanan global pula, tiada berlakunya pertumpahan darah antara masyarakat yang berlainan negara. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.